in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. Kisah Sumpahan Mahsuri. Banyak cerita yang kita dengarkan sama ada melalui penulisan atau lisan penduduk setempat. Di sini saya ingin berkongsi kepada anda versi popular yang paling banyak dinukilankan mengenai kisah Sumpahan Mahsuri dan Pulau Langkawi ini. Pertama sekali, saya akan mengetengahkan tentang keturunan Mahsuri di bumi Langkawi. Bapa Mahsuri bernama Pandak Maya dikatakan berasal dari Indonesia, manakala ibunya pula bernama Endak Alang atau Mak Yah adalah keturunan Cina. Pandak Maya dan istrinya telah berhijrah ke Tongka di selatan Thailand dan kemudiannya berpindah ke Pulau Langkapuri, nama lama bagi Langkawi. Pasangan suami isteri itu tidak mempunyai cahaya mata walaupun telah lama berkahwin. Pada suatu hari, Pandak Maya telah menemui kerak nasi yang mengeluarkan bunyi seakan-akan bunyi bayi menangis ketika berehat di pondok setelah mengerjakan sawah. Kerak nasi ajaib itu dibawa pulang oleh Pandak Maya dan dicampurkan sedikit bersama nasi yang ditanak. Tidak lama selepas itu, istrinya Endak Alang hamil. Ketika Mahsuri dilahirkan, rezeki pasangan miskin itu semakin bertambah apabila padi yang mereka usahakan semakin menjadi. Hidup mereka semakin berubah. Ditambah pula apabila Pandak Maya menemui lubuk batu kemenyan dan sarang burung layang-layang yang kemudiannya dijual kepada pedagang-pedagang Cina dari Pulau Pinang. Sejak dari itu, kehidupan mereka berubah dan Bapa Mahsuri mula digelar sebagai orang kaya Pandak Maya. Ada juga kisah yang menyatakan bahawa Pandak Maya telah menemui ular cintamani atau ular itik lalu menangkap dan memakannya. Mengikut kepercayaan orang-orang dahulu, ular ini memberi tuah dan kekayaan kepada sesiapa yang terlihat dan memakannya. Berbalik kepada kisah Mahsuri, Mahsuri dibesarkan dengan didikan nilai Melayu dan agama yang cukup. Dia juga diajar bersilat untuk mempertahankan dirinya. Mahsuri membesar sebagai seorang dara pingitan yang menjadi rebutan karena sifat dan kejelitaannya yang luar biasa. Kemahsuran Mahsuri bukan saja tersebar di Kampung Mawat dan Kampung Mukim Ulu Melaka tempatnya tinggal, malah di seluruh Pulau Langkawi.
Selain menjadi pujaan ramai, ada juga segelintir pihak yang cemburu dengan populariti Mahsuri, terutamanya kaum wanita. Antara yang menaruh hati pada Mahsuri ialah penghulu Langkawi yang juga merupakan wakil Sultan Kedah di pulau itu, iaitu Datuk Pekerma Jaya Wan Yahya. Isteri Wan Yahya, Wan Mahora, berasa amarah yang membara apabila mengetahui bahawa suaminya menyimpan hasrat untuk memperisterikan Mahsuri sebagai isteri keduanya. Adik lelaki Wan Yahya, iaitu Wan Darus, juga menyimpan hasrat yang sama. Demi mengelakkan rumah tangganya goyah dan menjaga nama baiknya selaku pembesar, Wan Yahya merestui niat Wan Darus untuk meminang Mahsuri. Majlis perkahwinan mereka berlangsung dengan meriah sekali. Ramai lelaki di pulau itu kecewa kerana gagal memiliki Mahsuri. Begitu juga para wanita yang menaruh hati pada Wan Darus yang dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa serta tidak kurang tampannya. Tidak lama selepas perkahwinan mereka, peperangan berlaku di antara Kedah dan Siam selepas kerajaan Siam menaluki utara Kedah. Disebabkan Wan Darus seorang pahlawan yang hebat, dia dipanggil untuk mempertahankan kerajaan Kedah. Tambahan pula, ketika itu Mahsuri sedang syarat mengandung. Dengan hati yang berat, Wan Darus meninggalkan Mahsuri. Mereka melahirkan anak bernama Wan Hakim. Seorang lelaki muda bernama Deramang telah berhijrah dari Aceh ke Langkawi. Dia seorang yang rajin dan gigih. Pandak Maya telah mengambil Deramang untuk bekerja dengannya. Suatu hari, oleh hasutan Wan Mahora yang masih iri hati kepada Mahsuri, suaminya telah menangkap Deramang dan Mahsuri dengan tuduhan melakukan hubungan sulit. Mahsuri diseret ke balai adat di Padang Mat Sirat. Di situ dia dijatuhkan hukuman bersama-sama Deramang. Dan tanpa diberi peluang untuk membela diri, Mahsuri dan Deramang dijatuhkan hukuman mati. Pandak Maya dan Endah Alang coba membela anaknya dengan menawarkan segala hartanya, tetapi Wan Yahya menolak dengan mengatakan dosanya terlalu besar dan tidak dapat diampunkan. Sebatang tombak ditikam kepada Mahsuri, tetapi sesuatu yang pelik berlaku. Tombak itu tidak dapat menembusi tubuh Mahsuri. Takut ini terbukti Mahsuri tidak bersalah, Wan Mahora memaksa Mahsuri diseksa sehingga tidak bermaya. Mahsuri terlalu lemah. Dia tidak mampu untuk menahan seksaan lalu memberitahu rahsia keluarganya. Hanya tombak pusaka keluarga Pandak Maya boleh menamatkan riwayat Mahsuri. Seorang utusan bergegas ke rumah Pandak untuk mengambil tombak itu. Dengan satu tikaman, keris itu menembusi rusuk kiri dan buah dada Mahsuri. Dengan keadaannya lemah, Mahsuri melafazkan, "Ya Allah, ya Tuhan yang Maha melihat segalanya, aku reda akan matiku. Jika benar aku bersalah, tetapi jika benar aku dianiaya, sesungguhnya aku haramkan darahku mengalir ke bumi ini. Dan aku sumpah, bumi Langkawi tidak akan aman. Berpuakalah menjadi padang jarak, padang terkukur selama 7 keturunan." Lalu darah yang mengalir dari tubuhnya berwarna putih. Satu lagi bukti dia tidak bersalah. Mahsuri meninggal dunia. Wan Darus pulang ke Langkawi setelah kekalahan tentera Kedah di Sungai Muda. Dia terkejut mendapat berita kematian istrinya. Kesedihan untuk bertemu dengan keluarganya hancur. Dia meninggalkan Langkawi bersama anaknya dan kedua mertuanya. Tentera Siam kemudian marah ke seluruh pelosok Kedah, termasuklah Pulau Langkawi. Genap 7 hari selepas kematian Mahsuri,
Kemusnahan dan kematian berlaku di merata tempat. Datuk Pekermajaya dibunuh oleh tentera Siam dan mayatnya dicampakkan di sungai Langkanah. Manakala Wan Mahora pula dikatakan dirogol dan dijadikan hamba oleh tentera Siam sebelum dibunuh. Angkara hasad dengki dan fitnah, Langkawi menerima akibat yang besar dan hebat. Selama 7 keturunan, Langkawi terima bahana. Selama 7 keturunan jugalah Langkawi terima sumpahan mahsuri. Selama 7 keturunan, Langkawi menjadi padang jarak, padang tekukur. 7 keturunan sudah berakhir. Sekarang Langkawi maju. Ia menjadi salah satu tempat pelancongan yang hebat di Malaysia. Walaupun sumpahan itu telah berakhir, tetapi penduduk Langkawi tidak akan melupakan kisah sumpahan mahsuri. Kisah ini sentiasa menjadi ingatan dalam lipatan sejarah Langkawi serta rakyat Malaysia keseluruhannya. Inilah wajah terbaru keturunan ke-7 mahsuri, Wan Aisyah Nawawi. Wan Aisyah menjadi idola rakyat Malaysia sekitar awal 90-an apabila kisahnya berjaya dijejak Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah yang kemudian disusuli ekspedisi melawat bukit anjuran majalah Al-Islam pada 1998. Penemuan Wan Aisyah menamatkan sumpahan mahsuri ke atas Pulau Langkawi yang menjadi padang jarak padang tekukur sejak 7 keturunan mahsuri yang silam. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall